Kita dok suka. Dia boleh buat kopi nisang. Kopi nisang, dia buat aiskrim nisang. Dia boleh memodernkan nisang menjadi makanan untuk budak-budak tahu. Makna minat nak makan. Biasa kita memilih kayu tas sebab kayu tas ni adalah kayu yang keras. Kayu tas ni special. Dia memang semula jadi dia punya pemegang ni. Dia memang original lah. Memang daripada hutan yang kita dapat memang macam tu. Stream sekarang melalui Tonton. Ni ambil. Okey. Kita ajar anak-anak ni takut pupuh lah, biar dia pandai belaka buat. Kita tak mau jadi macam orang lain tu. Kalau tinggal tak ada benda. Ni kita ada pun anak ada boleh buat. Cara-cara buat ni kita kena ajar anak. Kita sayang takut pupuh. Itulah. Benda ni boleh menjamin masa depan kan. Anak-anak pun dia tak pergi jauh dengan keluarga. Jadi bolehlah dia sambung buat nisang ni. Dataran Batu Putih, Marang, Terengganu. Terletak kira-kira 15 km dari Bandar Marang, dahulunya hutan belukar, namun kini membangun sebagai satu daripada tarikan pelancongan. Pemandangan alam yang memukau dan suasana kedesaan yang tenang menjadikannya lokasi kegemaran pengunjung untuk meluangkan masa bersama keluarga. Bagaikan bulan jatuh ke riba. Itulah gambaran buat usahawan desa di Kampung Batu Putih apabila destinasi ini menerima kunjungan dari serata pelosok negara. Pasangan suami isteri Nur Nadira Syuhadah Rahmat dan Muhammad Faris Syarafuddin boleh disifatkan antara penyumbang keunikan yang menarik minat pengunjung ke daerah terpencil ini. Mula berniaga aiskrim dan kopi sejak 2 tahun lalu, mereka meraih populariti apabila menggunakan ramuan tradisional yang hampir dilupakan. Di Thailand, ia dikenali sebagai gula aren. Di Terengganu, hasil produk nira kelapa ini dikenali sebagai nisang atau gula merah. Hari ini mari sini dengan bersama keluarga. Mari cari kopi nisang. Lepas tu beli nisannya loklik, coklat nisang. Sebab Kak ni penggemar makanan tradisional. Dok tu sini tempat klasik. Saya beli nisang ni sebab dia letak nisang pure. Rasanya pun pure lah. Di gerai berdekatan, ada yang menjual makanan tradisi Terengganu seperti kepingan gula merah nira kelapa dan manisan kelapa tradisi Terengganu nisang nyok. Perniagaan ini diuruskan oleh Ibu Faris, Suri Abdul Ghani yang mesra dikenali sebagai Mak Su. Kita ni memang dah anak jati Terengganu kan. Mana benda tu macam tak lepas. Benda kalau kita nak makan tu kita rasa nak juga cari. Lagi bila kita berada kerja jauh-jauh ni, duduk kerja jauh tu memang teringat je lah. Tu yang mari juga beli sini ni. Nisangnya ni dulu memang makanan orang-orang tua kata tak. Jadi susah nak cari sekarang ni. Seusai mentari menyingsing fajar menjadi penanda buat pasangan suami isteri ini untuk memulakan hari mereka dengan mencari rezeki. Sudah 4 tahun pondok kecil di kebun kelapa ini menjadi saksi Wan Jusuh Wan Abdul Kadir dan isteri memerah keringat sebagai penyadap nira kelapa. Sebelum mula memanjat pokok kelapa, serpihan kayu cengal akan diletakkan di dalam bekas petua orang lama
agar nira kelapa yang bakal diperolehi tahan lebih lama. Lebih ke hati ni bahasa nak buat nyo hati. Dan nyo banyak sini kan. Saya belajar kat rumah. Ada 3-4 pohon kat rumah. Tu je. Naiknya ni jadi tak kira dah cabar orang apa-apa benda pun tak ada kira. Lepas kena sengak pun esok saya buat balik. Tak putus asa. Wan Jusoh yang lebih mesra disapa Pak Soh akan memanjat lebih 10 pokok kelapa dalam sehari. Lelaki berusia 54 tahun ini akan mula memanjat pada waktu pagi dan waktu senja untuk mengelakkan air nira yang terkumpul terdedah dengan cahaya matahari terik. Bahang mentari dikuatiri melunturkan kepekatan warna nira kelapa menjadi jernih. Sebelum mayang disadat, ia perlu diikat dengan tali bagi melenturkannya terlebih dahulu. Bila sudah tiba waktunya, botol akan diletakkan untuk menadah nira yang bakal terhasil dari mayang kelapa yang dipotong. Saya ambil nira ni, saya kena paut mayang dulu. Paut mayang kita ikat dengan tali sampai ke ujung mayang. Kita pun paut. Turunkan dengan tambak dengan tali buat turun, baru kita parah. Leklah masa 3 hari ataupun 4 hari, baru kita tadah balik. Pak Soh beruntung kerana dia setia ditemani isteri dalam menyelesaikan pekerjaan ini. Nira tidak boleh dibiarkan lama di atas pokok, dibimbangi melimpah keluar atau berlaku penapaian dan menjadi tua. Rasanya juga berubah menjadi masam. Air nira kelapa akan dikumpulkan dalam satu tong setelah ia ditapis untuk membuang segala cemar dan serangga seperti semut, lebah dan habuk lain. Saban hari, anggaran 10 liter air nira kelapa bakal diperolehi. Semua hasil laba Pak Soh dan isterinya bakal dijual kepada pengusaha manisan kelapa atau nisang nyor seperti Mak Su. Manakala Mak Su akan memulakan rutin pagi dengan persediaan bahan masakan jualan hariannya. Lazimnya dia akan menyediakan beberapa menu berasaskan nira kelapa. Antaranya manisan kelapa atau dipanggil sebagai nisang nyor, gula Melaka yang berasaskan nira kelapa asli serta kuih tradisi Terengganu. Menu yang disediakan Mak Su ini merupakan resepi istimewa turun-temurun keluarganya. Sebenarnya keluarga Mak Su ni orang kampung tahulah, orang luar pun tahu keluarga nisang. Sebab semuanya terbabit dengan nisang. Adik-beradik, anak-anak, Tok Besang ke, adik ipar, abang ipar, semua buat nisang. Jadi sebab tu dia jadi keluarga nisang. Sebab tu jadi kita pun bersungguh-sungguh lah buat nisang. Kalau orang lain jual rumah je ataupun orang ambil pergi atas pasar payang. Tapi kalau kita ni cari pasar orang. Mewarisi resepi istimewa masakan tradisi Terengganu dari keluarganya, Mak Su menggalakkan semua anak-anaknya untuk menguasai kemahiran masakan ini. Hari ini, Mak Su ditemani anaknya, Faris, untuk mengutip kelapa muda di kebun kelapa seluas 1 hektar milik keluarga mereka. Ia akan digunakan sebagai satu ramuan masakan nisang nyor. Ibu kepada 5 orang anak ini beruntung kerana kesemua anak-anaknya mengikuti jejak langkah Mak Su dalam meneruskan perniagaan berasaskan nira kelapa. Kita ajar anak-anak ni takut pupuh lah, biar dia pandai belaka buat. Semua anak biar pandai belaka. Hak ni pandai buat nisang, hak ni pandai buat makan tradisional. Kita ajar belaka. Kita tak mau jadi macam orang lain tu. Kalau tinggal tak ada benda. Ni kita ada pun anak ada boleh buat. Sebab kita sayang buat nisang ni. Cara-cara buat ni kita kena ajar anak. Kita sayang takut pupuh. Itulah. Benda ni boleh menjamin masa depan kan. Anak-anak pun dia tak pergi jauh dengan keluarga. Jadi bolehlah dia sambung buat nisang ni. Biar pandai belaka senang. Kita nak tinggal pun senang je. Maknanya ada kerja dah untuk anak. Kelapa yang dikopek setiap hari inilah hasil rezeki Mak Su dan suami sejak dahulu lagi. Dengan kelapa ini juga, dia berjaya membesarkan anak-anaknya dan meningkatkan taraf hidup keluarga. Pada setiap bulan, lebih 5,000 biji kelapa yang diperlukan bagi memenuhi permintaan terhadap makanan tradisional berasaskan kelapa itu.
Misalnya ni semua orang buat bekal pergi kerja laut gitu je. Kerja dia lah bukit buat bekal makan gitu-gitu je. Sikit je buat, tak banyak lah. Buat biasa-biasa je nak makan-makan gitu je. Lepas tu orang beli jual gitu je. Tapi sekarang jadi komersial sungguh. Maknanya orang luar mari, orang dari Melaka ke Johor ke makan cari. Misalnya sama dengan benda lain lah. Makan cari. Demi memelihara warisan tradisi nenek moyang, banyak kesukaran yang perlu dihadapi Mak Su dan keluarganya. Bukan satu usaha yang mudah untuk memastikan manisan tradisi Nisang Nyor ini diterima dan disukai orang ramai sehingga hari ini. Dengan lambakan makanan moden dan kehadiran menu barat yang lebih mudah dan ringkas di zaman ini, bagaikan satu saingan sengit. Mak Su dan keluarganya mencurahkan segala kudrat dalam memastikan kuih berasaskan nira kelapa ini mempunyai rasa yang asli dan unik. Cara masakannya juga harus menggunakan kaedah asli, iaitu menggunakan kayu api. Misalnya ni kita perlukan kelapa, nisang dan pulut. Mula-mula kita mesin kelapa, kita masukkan air nisang. Bila mendidih air nisang, masuk kelapa parut. Lepas tu kita tanak pulut, masukkan pulut. Kacau sebati biar dia laik, yang panggil laik. Kalau kapur main laik. Kalau sebati ya sebati. Biar sebati tu baru kita ambil bubuh dalam acuan. Lepas tu dulu kita jual pasar gitu je. Waktu pasar Dungung, pasar Marang. Tapi sekarang Alhamdulillah ada dataran Batu Putih. Tempat tu lah yang membesar lagi perniagaan wak nisang kek dengan nisang pulut orang gitu. Generasi berganti generasi, permintaan nisang kelapa pernah sepi seketika kerana juadah ini hanya digemari dalam kalangan orang dahulu kala. Namun sejak dikomersialkan, ia semakin mendapat sambutan dari semua lapisan umur. Bahan-bahan seperti kelapa, nira dan pulut akan digunakan dalam masakan manisan tradisi ini. Ia perlu sentiasa dipantau dan dikacau kerana khawatir akan hangus. Berdepan dengan bahang kayu api merupakan cabaran yang perlu dihadapi Mak Su pada setiap hari. Kalau kita nak tahu dia masak ni, kita akak dia, kita petak dengan ni, baru dia nampak dak melekat, baru dia menjadi. Kalau selagi ada basah-basah, jangan akak lagi. Sebab dia derah basi, derah tengik. Sebab dia dak kering. Dia kena kering betul-betul kering. Menyediakan Nisang Nyor atau manisan kelapa bukan satu perkara yang mudah. Banyak proses yang harus dilakukan sebelum ia dapat dinikmati oleh orang ramai. Jika dahulu, semua pekerjaan ini hanya dilakukan oleh Mak Su dan suaminya. Kini, Mak Su boleh mengupah orang kampung untuk turut membantunya dalam penghasilan makanan tradisi ini. Mak Su dan pembantunya perlu membuang duri pada daun mengkuang terlebih dahulu. Daun mengkuang yang sudah siap digulung akan dikeringkan selama 2 ke 3 hari sehingga bertukar warna pirang sebelum ia dijadikan acuan manisan kelapa. Kemahiran lokal yang kini sukar ditemui dapat dilihat pada penghasilan acuan daun mengkuang kering yang dicarik bersaiz seragam. Saiz acuan manisan kelapa lebih kecil berbanding dengan acuan gula manisan atau gula merah. Bagi Mak Su, kelapa bukan sahaja berjasa kepada dia dan keluarga. Melaluinya juga, rezeki dapat dikongsi bersama penduduk kampung di sini. Sebenarnya kita jatuh cinta kepada Nisang ni sebabnya dia membantu kita berniaga. Maknanya kita ni boleh cari pendapatan daripada Nisang. Kita boleh buat daripada Nisang ni macam-macam jenis. Sebab tu kita jadi jatuh cinta. Kita boleh buat apa saja melalui Nisang menjadi pendapatan kita. Bukan dari segi keluarga Mak Su sajalah dapat pendapatan ni. Maknanya seluruh orang kampung pun boleh tumpang rezeki. Dia atau air nira, dia atau mengkuang untuk buat tikuk ni, acuan ni. Maknanya pendapatan orang kampung pun boleh tumpang jugalah. Keluarga besar pun boleh
bolehlah rezeki daripada mak subuak ni, maknanya daripada sinilah banyak berkembang. Orang kampung boleh, keluarga pun boleh. Doh manisan kelapa yang sudah disejukkan akan dimasukkan di dalam acuan yang dipanggil kerek. Fungsi manisan ini berubah mengikut peredaran zaman yang dahulunya hanya dijadikan bekal untuk bekerja di hutan. Manisan ini sering menjadi pilihan ketika minum petang mahupun menjadi hadiah buat tetamu yang berkunjung ke majlis. Menjejak langkah semua ahli keluarga yang menggunakan nira kelapa sebagai asas utama dalam perniagaan, pasangan muda Faris dan Nadira mengambil langkah berani membuat satu inovasi minuman menggunakan gula Melaka yang dihasilkan Mak Su. Menggelarkan menu ciptaan mereka sebagai kopi nisang, ia campuran kopi dan gula merah yang dihasilkan dari air nira kelapa asli. Menurut mereka, bukan sahaja minuman ini lebih sesuai dengan penerimaan golongan muda. Kopi nisang juga digemari oleh generasi lama kerana khasiatnya. Sebenarnya ni orang tua dulu dah pernah buat kopi nisang ni. Dia buat kopi dicampur dengan nisang asli. So dia menjadi booster lah untuk badan kita, untuk kekal bertenaga. Dan saya nak olah benda tu untuk jadi yang kata baru. Saya pun campur dengan susu apa semua. Dan jadilah kopi nisang asli yang kata ramai nak orang cari sekarang ni. Di gerai Dataran Putih, bagaikan jurnal yang merakam jatuh bangun keluarga ini dalam usaha mereka memastikan nisang diterima dan digemari orang ramai. Hari ini, segala titik peluh yang dikerah seolah sudah terbalas apabila minuman berkafein berasaskan nisang ini mendapat sambutan yang baik dari semua lapisan masyarakat di dalam mahupun di luar negeri Terengganu. Walaupun menggunakan olahan dalam menu ini, matlamat utama mereka agar khasiat nira kelapa dapat dikongsi bersama. Kita tak suka dia boleh buat kopi nisang. Dia buat ni, ambil nisang kita. Jadi kita pun lagi maju nisang kita, dia ambil banyak nisang. Dia buat nisang kopi nisang, dia buat aiskrim nisang. Acik ni kita tak suka lah. Jadi maju daripada mok pula napaknya. InsyaAllah dia boleh memodernkan nisang menjadi makanan minuman ke aiskrim ke untuk budak-budak tahu makna minat nak makan. Kalau tidak makan nisang saja tak pandai kan. Bila dia memodernkan menjadi makanan untuk budak-budak, lagi budak-budak suka. Sudah hampir 3 dekad, hidup Mak Su dan masakan nisang Nyur bagai sudah sebati. Walau di usia senja, dia lega kerana ada legasinya bakal menyambung warisan makanan tradisi turun-temurun ini. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Begitulah gambaran usaha Mak Su dan keluarganya dalam memastikan makanan tradisi negeri ini tidak pupus ditelan zaman. Dalam bentuk asalnya yang tulen mahupun wujud dalam makanan moden. Keunikan nisang yang kaya dengan rasa lemak kelapa bakal dikongsikan bersama walau beratus tahun yang datang. Usaha murni ini tidak terhenti di sini. Ia bakal diteruskan oleh legasi keluarga Nyur. Kampung Wah-Wah Cini Pekan menjadi penempatan kumpulan kaum orang asli Melayu Proto Rumpun Jakun. Seorang usahawan muda, Belly Bahari, mesra disapa Yi, meneruskan legasi kaumnya menghasilkan kraftangan istimewa, tongkat kayu. Permulaan usahanya bukanlah mudah, punya semangat namun penuh berliku. Bincang dengan adik-beradik, diorang pun bersetuju untuk bekerjasama lah, okay? Memperkenalkan produk tongkat ni kepada masyarakat luar lah. Walaupun kita tahu bahawanya
Tongkat ni memang bukan hal yang mudah untuk dibuat dan bahan-bahan dia ni adalah susah. Begitu juga dengan proses dia. Jadi saya pilih tongkat ni. Bagi saya saingan dia kurang. Tongkat kayu mempunyai signifikan kepada sebuah kraf tradisi yang dikenali sejak ribuan tahun lalu. Asalnya sebagai alat bantuan bagi memudahkan pergerakan, kegunaannya kini dipelbagaikan merentasi zaman. Ada juga yang mengaitkan penggunaan tongkat ini dengan kesaktian dan elemen mistik. Tongkat kayu hasil tangan kaum asli Jakun sememangnya dalam kelasnya tersendiri. Sungguh pun pengalaman Yi dalam pembuatan tongkat kayu masih hijau, namun hasil kerja tangannya bersama adik-beradik sememangnya dipuji. Sejak mula terbabit dalam kraf tangan tongkat kayu ini, dia sudah pun mengeluarkan lebih 10,000 batang tongkat kayu. Menghasilkan tongkat berkualiti tentulah memerlukan bahan asas paling utama, iaitu kayu. Seawal pagi lagi, Yi dan adiknya Sabri memulakan perjalanan mereka ke kawasan hutan yang terletak hanya 20 minit dari penempatan mereka. Lokasi yang dituju ini menyimpan banyak khazanah hasil bumi, namun pelbagai rintangan yang menanti. Sebab waktu pagi ni lagi kurang risiko lah. Sebab bila kita masuk, contoh kita masuk petang, kita balik sampai pukul 6, pukul 7 malam kan. Ini risiko sebab di dalam hutan tu ada banyak-banyak binatang buas. Jadi kita kena set masa dan kita masuk pagi dan keluar dalam pukul 12, pukul 1 dah. Hampir 1 jam memasuki perut hutan, masih tiada tanda-tanda penemuan jenis kayu yang dicari oleh Yi. Kru Majalah 3 turut bersama-sama mengikuti ekspedisi mencari kayu teras untuk menghasilkan tongkat ini. Biasanya jenis-jenis kayu-kayu apa yang kita boleh jumpa dalam hutan ni? Biasanya adalah tas merah, bujang galak, sulu bertam. Kalau area-area dekat macam ni lah. Kalau nak kayu-kayu yang agak rare, memang jauh lagi lah. Selalunya berapa jauh kita nak ke dalam hutan untuk dapatkan kayu-kayu ni? Biasa paling kurang pun dalam 1 jam jugalah. Itu pun bergantung atas kayu. Kalau kayu yang susah, lebih daripada 1 jam. Kita pernah sampai dalam 3 jam. Ada juga 4 jam. Bergantung atas tempat jugalah. Sementara di bengkel, Amri sudah pun memulakan tugasan peringkat awal pembuatan tongkat. Amri baru sahaja turut serta mengusahakan kraf tongkat bersama Yi hampir 2 tahun. Biarpun lebih tua, Amri mahu menuntut ilmu daripada adiknya Yi. Kerja dengan Yi ni baguslah. Sebab boleh bekerjasama, dia bagi kebebasan lah untuk kami luahkan apa-apa idea untuk hasil corak yang cantik. Kayu yang digunakan Amri kali ini ialah kayu dari jenis tas merah atau penunduk gajah. Pembuatan tongkat kayu tas lebih mudah kerana tidak memerlukan corak. Cukup sekadar proses melicinkan batang kayu sahaja. Saya buat corak ni taklah mahir sangatlah. Separuh-separuh je yang saya tahu. Taklah semua. Yang cabaran dia yang buat corak tu lah cabaran dia. Bila kita buat dah macam cantik-cantik, lalas ujung-ujung dia dah tak cantik. Kena gosok balik lah tempat yang tak betul tu kan. Gosok balik tu buat lagi cantik. Saya rasa banyak lagi yang saya perlu hasilkan, belajar untuk buat tongkat tu lagi. Yang saya lemah lagi bahagian buat corak dia tu lah.
Menghampiri 1 jam setengah perjalanan, Yi dan Sabri berjaya menemui kayu tas merah yang mereka ingini. Menurut orang lama, dikatakan khasiat kayu tas ini mampu menundukkan haiwan buas serta berbisa. Biasa kita memilih kayu tas sebab kayu tas ni adalah kayu yang keras. Sebab kayu yang keras dan permintaan dia memang tinggi juga kayu tas ni dan ramai orang tahu kayu tas ni. Tapi bagi saya kayu tas ni memang lebih kepada tongkat sajalah. Walaupun dia ni kayu yang kecil dan kayu yang tahan lah. Dapatkan kayu tas memang dia banyak pattern. Kayu tas ni special. Dia memang semula jadi dia punya pemegang ni. Dia memang original lah. Memang daripada hutan yang kita dapat memang macam tu. Itu yang kayu tas ni memang ramai orang suka lah. Banyak khasiat guys. Okey, kalau ada masalah sakit perut, boleh. Menggunakan media sosial sebagai platform digital untuk memperkembangkan perusahaan tongkat kayunya, Yi cuba memberi kelainan kepada pengikut dan pembelinya. Menurut Yi, banyak yang boleh dikongsikan mengenai hutan serta isinya melalui pengalamannya sendiri. Selain saya ambil kayu, teras kayu di dalam hutan, saya juga ada buat konten mengenai harba, mengenai teras kayu, mengenai buah dan banyak lagi lah yang lain, benda-benda yang dalam hutan, supaya saya rasa perkongsian ini bagi saya nak kongsikan kepada orang lain sebab saya rasa tak ramai orang buat, termasuk orang asli, dan saya pilih ni untuk memperkenalkan apa yang boleh kita makan, apa yang boleh kita minum, apa yang boleh kita ambil. Jadi yang tu saya kongsikan. Selain mencari kayu tas merah, Yi turut cuba mendapatkan kayu jenis gemunggal bukit. Memasuki jam kedua, Yi bersama kru kami melangkah lebih jauh ke dalam rimba tebal. Ternyata telahan Yi mengena. Gemunggal lah. Ni ada gemunggal ni. Lawas. Batang besar sikit lah. Dia berjaya menemui pokok gemunggal yang sudah tumbang. Kayu ini juga mendapat permintaan ramai kerana lebih padat dan kelebihan khasiatnya. Kayu gemunggal ni dia kayu keras. Dan satu lagi dia memang pokok mati. Pokok mati ni memang kita sukalah nak buat sebab pokok mati ni dia tak bergetah. Kalau kita ikut pokok gemunggal, setiap pokok gemunggal ni dia memang bergetah. Dia memang susah, nak proses dia memang susah. Kalau bagi kita orang pun 2-3 hari tak nak, kita orang tak nak buat. Jadi makan masa yang lama lah. Jadi kita pilih kayu gemunggal yang pokok mati, kita mudah nak proses dia. Dan bila dah kita proses tu memang kita puas hatilah dengan apa yang kita pilih mengenai kayu gemunggal ni. Biasa kalau kita jumpa, memang kita akan bawa balik satu batang lah. Kita bawa balik satu batang dan kita akan proses di rumah lah. Kita akan potong-potong, kita akan belah lah. Kita akan proses lah untuk pembuatan tongkat tu. Hampir 15 tahun membesar dengan mencari hasil hutan memberikan Yi kelebihan dan pengetahuan dalam dunia belantara berbanding warga yang hidup di hutan konkrit. Saya nak kongsi satu tips ni. Kalau kita tersesat di dalam hutan, kalau kita terjumpa ni bane ataupun akar kayu, kita ambil kayu yang berat macam ni ataupun parang, kita ketuk saja. Dia akan menghasilkan bunyi seperti ni. Jadi, kalau orang yang mencari kita, dia akan tahu lokasi kita kat mana. Terletak setengah jam dari Bandar Muazzam, di perkampungan orang asli Kampung Wahwah, 3 beradik sedang memecah keringat menghasilkan kraft tangan tongkat kayu. Hari ini, Yi cuba menyiapkan tempahan 4 batang tongkat kayu dari jenis gemunggal. Lazimnya, Yi bersama saudaranya akan memulakan tugasan sebaik sahaja matahari mula menyinar. Nak siapkan dia, dia bergantung atas tukang juga. Dia ada, kalau satu hari boleh dapat 2 batang, 1 batang. Sebab setiap kayu ni ada keras, ada lembut. Jadi kita memerlukan kertas pasir yang banyak juga untuk proses ni. Sebab kalau kayu lembut mungkin boleh siap dalam 3-4 batang satu hari. Tapi kalau kayu keras,
ada sampai 1 batang kita boleh siapkan. Di ruang storan bengkel Yi, hampir 1000 tongkat teratur kemas dipamerkan menanti pemiliknya yang baharu. Biarpun menganggap dirinya masih mentah dalam perusahaan kraf tongkat, Yi mahu hasil yang berkualiti serta berseni. Lebih 20 jenis kayu yang digunakan untuk menghasilkan tongkat-tongkat di sini dari pelbagai saiz dan bentuk. Uniknya, setiap tongkat yang dihasilkan mempunyai ukiran motif yang tersendiri dan tidak ada satu pun tongkat di sini yang sama. Masyarakat kaum asli cukup sinonim dengan kemahiran dan kreativiti dalam menghasilkan kraf tangan dari hasil bumi. Idea spontan tanpa pelan dan lakaran kekal menjadi antara keistimewaan yang diwarisi oleh etnik ini. Daripada segi corak, ni kita daripada idea sendirilah. Dan ni bergantung atas tukang masing-masing lah. Kalau macam saya punya design. Kalau adik saya, dia punya design. Kalau abang saya, dia punya design. Dia memang tak sama sebab ni idea. Kita tak lukis ke apa ke. Ni kita guna idea sendirilah. Kalau dia punya motif ni, kita pilih berapa-berapa motif saja. Biasa motif pokok buluh, lepas tu motif sisik ikan, motif batang tebu, motif batang buluh. Dia ada motif tertentu lah. Sabri bercita-cita ingin menjadi seorang usahawan seperti abangnya Yi. Meletakkan abangnya sebagai idola, Sabri memerhati dan mempraktikkan segala ilmu yang diturunkan kepadanya. Walaupun sudah 3 tahun bersama abang-abangnya mengusahakan kraf tangan tongkat ini, masih belum cukup buat Sabri, lebih-lebih lagi dalam proses ukiran kayu. Bagi saya nak buat corak ni memang susah. Kita kena tengok betul-betul nak cara nak buat tu kan, sebab bila kita buat salah, jadi susahlah kita nak buat balik. Biasa kita buat dia tengok jenis color kayu lah. Kalau kayu putih memang tak boleh buat lah, sebab bila kita buat corak dia akan nampak hitam. Jadi kalau kayu tu hitam, kita ukir buat corak memang cantik. Desain dia sisik ikan dengan daun. Desain dia lah, corak dia. Yang desain orang asli yang pakai. Berehat sebentar dari tugasan hakiki, hari ini Yi dan Sabri berkesempatan untuk menziarahi bapa mereka 15 minit dari Kampung Wahwah. Bahari Masih, 55 tahun, insan penting yang telah menyuntik minat dan cinta Yi untuk melibatkan diri dalam kraf tangan tongkat kayu ini. Kemahiran dan kerja tangan Bahari amat dikagumi Yi sehingga kini, biarpun Bahari sudah lama meninggalkan dunia kraf tangan. Kali ini, kru kami mahu melihat sendiri kemahiran Bahari membina kediamannya di atas pokok. Rumah pokok yang dibina di atas pokok balak ini berfungsi sebagai tempat perlindungan daripada serangan gajah yang melalui kawasan ini. Dan pada ketinggian lebih 7 meter, biarpun sedikit gayat, tapi pemandangannya cukup menarik sekali. Rumah berkeluasan 30 kaki persegi ini dibina sendirian oleh Bahari menggunakan bahan dan peralatan asas sahaja. Didirikan di kaki bukit jauh dari amukan binatang liar. Saya takut gajah. Bila dia datang ke rumah ataupun ke kebun saya memang habis. Kalau kita nak lari ke mana kita payah. Malam memang susah nak cari tempat. Jadi kita kerja sediakan rumah atas pokok. Nak naik kayu-kayu semua ke atas itu memang terlalu penat, tapi berkorban kalau kita biar dia di tanah, rumah di tanah. Jadi entah apa-apa pula. Jadi kita siap pepatah orang tua dulu pun siapkan payung sebelum hujan.
Jadi kita buat rumah lah di atas pokok untuk keselamatan. Bahari mengimbau kembali kenangan bersama anak-anaknya sewaktu kecil. Ketika dia berkongsi segala ilmu yang ada padanya, melunaskan tanggungjawabnya sebagai bapa. Dia dalam umur 12 tahun saya rasa saya dah ajar dia masuk hutan, kenalkan kayu, tongkat ataupun harba-harba. Saya dah tunjuk ini. Saya cakap kayu yang jadi obat daripada umur 12 tahun lah saya dah ajar dia. Adik-beradik dia semuanya memang saya ajar. Saya bawa ke hutan itu sebab dia orang ni mana ada sekolah tak sekolah. Dia tak bersekolah. Saya ajar masuk ke hutan tapi bagus juga. Bagus juga dia punya otak boleh pakai. Saya belajar daripada ayah saya untuk proses pembuatan tongkat ni. Tapi saya belajar dengan dia, kita belajar ibaratnya macam tak penuh lah. Okay? Saya dulu tak ada minat. Jadi saya belajar separuh. Dan ayah saya juga banyaklah memberi kata-kata semangat untuk saya supaya meneruskanlah kraft tangan orang asli ni, supaya benda ni lebih dikenali oleh orang ramai lagi. Proses seterusnya ialah melengkapkan komposisi dan reka bentuk sesebuah tongkat itu. Kemasan dilakukan dengan teliti, namun ada ketikanya sedikit mencabar. Cabaran dia adalah kadang-kadang kayu tu buruk, kadang-kadang kayu tu pecah. Jadi sebab kita tak perasan, kita bawa-bawa daripada hutan kita tak perasan, rupa-rupa kayu tu buruk. Jadi sebab kayu ni walaupun kita nampak daripada pangkal tu ataupun ujung dia solid, tapi dalam dia kita tak tahu. Tidak hanya melihat kraft tangan tongkat sebagai punca pendapatan, Yi berhasrat mahu menyumbang kembali kepada komuniti kaum orang asli yang ada. Saya ada tanggungjawab nak memperkenalkan seni kraft tangan orang asli ni kepada masyarakat luar supaya orang tahu masih ramai lagi rupa-rupanya masyarakat orang asli yang memiliki seni yang luar biasa. Saya nak kongsikan ini kepada masyarakat-masyarakat luar. Okey. Ini limbung tunggal, pokok mati beragan. Dia punya desain memang cantik. Okey, desain dia sangat cantik. Setiap malam, Yi akan melakukan penjualan tongkat kayunya secara atas talian menggunakan platform media sosial. Melalui medium ini, Yi bukan sahaja dapat membuka pasaran di sekitar daerah, malahan ke serata negara. Tongkat kayu mempunyai penggemar dan peminatnya tersendiri dari setiap lapisan masyarakat. Bengkok macam keris tu apa? Ini kemudian batu memang urat dia, corak dia cantik kan. Corak dia memang cantik. Untuk permintaan dia sekarang memang saya rasa boleh pergi lebih jauh lagi lah. Sebab ramai juga yang ingin memiliki tongkat ni. Bukan setakat untuk orang yang sakit, bukan untuk orang yang tua, tapi ramai juga dari kalangan-kalangan budak-budak muda lah. Diorang beli ni untuk bagi cendera hati, untuk simpan buat koleksi, dan benda ni diorang bagi tahu memang sangat-sangat berpuas hati lah sebab dengan desain yang cantik, okey, dengan ukiran yang sangat-sangat detail. Kita nak bagi offer. Pagi-pagi ni kita nak bagi offer. Kita nak bagi boleh tambah lagi desain di sini. Tambah lagi rapat, lebih rapat. Yi merasakan perjalanan kraft tangan tongkat hasil karya masyarakat orang asli Jakun masih panjang. Biar mengambil masa lama, namun pasti menemui kejayaan. Supaya ramai lagi anak-anak muda yang berminat daripada segi kraft tangan ni, memperkenalkan kelebihan-kelebihan yang mereka ada lah. Bukan setakat tongkat, sebab ramai lagi orang-orang asli yang memiliki seni kraft tangan yang sangat luar biasa bagi saya. Tapi tidak ramai yang berani yang memperkenalkan kraft tangan mereka. Suatu legasi yang diturunkan dari generasi ke generasi. Hasil ketelitian dan artistik seni tangan masyarakat kaum orang asli yang masih diusahakan sehingga kini. Kebanggaan budaya dan seni sebuah warisan asli.